Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat tengah hari. Kita bertemu dalam pertemuan Sejarah Mekah siri yang ketiga bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga menjadikan sebagai ingatan kepada kita pada musim haji ini akan Baitullah dan juga akan bumi Mekah Al-Mukarramah. Ahlan kepada sahabat yang bersama: Rohidah Abdul Rahman, Ninda Anis, Kamiza Muhammad Amil, Serina Abdul Rahman, Elvira Zuraida Siddiq, Nurazia Mukhtar, Zakia Muhammad Nin, Neni Ros, Wu Aini, Serina Rahman, Nurahim Tuan Nurahim Sharif, Salabia Saad, Aminah Hitam, Aisyah Uthman, Ummi Zayhadi, Tumirah Damiri, Suziani Umar Ramih dan juga Galid Sprit serta sahabat-sahabat yang ahlan Nyimah Muharram. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join: Siti Jamilah Ahmad Isa, kemudian Tuan Muhammad Hasim Asngadi, Ummi Zayhadi, Saudah Ahmad, Ruzia Ma'aruf, Nurazia Mukhtar, Zakia Muhammad Nin, Azima serta sahabat-sahabat yang lain. Semalam kita ada bicarakan tentang sempadan tanah haram ataupun batas tanah haram. Kita telah belajar berkenaan tentang beberapa kawasan tanah haram seperti mana Tan'im, seperti mana Ji'ranah, seperti mana Hudaibiyah dan juga tempat-tempat yang lain. Hari ini kita nak kongsikan antara sejarah dan juga masjid yang dibina di sekitar batas tanah suci haram ataupun tanah haram. Yang mula-mula sekali kita nak ceritakan adalah Masjid Tan'im. Kenapakah Masjid Tan'im ini dikenali sebagai Masjid Aisyah juga? Maka di sini sebenarnya ada peristiwa yang kita nak kongsikan. Lalu tajuk kita yang pertama pada hari ini adalah masjid-masjid yang dibina di sekitar perbatasan tanah haram ataupun tanah suci. Yang pertama, Masjid Tan'im. Masjid Tan'im dikenali di kalangan penduduk Islam sebagai Masjid Aisyah juga. Lalu dipanggil Tan'im kerana tempat itu adalah namanya Tan'im. Dikenali sebagai Masjid Aisyah sebab ada kaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ianya merupakan batas tanah haram ataupun batas tanah suci yang paling hampir dan paling dekat dengan Masjid Nabawi, lebih kurang 7 ke 7.5 km sahaja. Kenapakah ianya dikenali sebagai Masjid Aisyah padahal tempat ini adalah Tan'im namanya? Maka di sinilah tempat Masjid Tan'im, kata para ulama sejarah, Masjid Tan'im dibangunkan, dibina di tempat di mana telah berihramnya Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha ketika mana beliau hendak menunaikan umrah, ketika mana pada pelaksanaan haji pada Hajjatul Wada' ataupun Wida' pada tahun yang ke-10 Hijrah.
pada tahun yang ke-10 Hijrah, pada peristiwa Hajjatul Wada ataupun Wida, kita dah sebutkan dalam bahawa boleh dibaca dengan kedua-duanya. Walaupun ada sebahagian ulama mengutamakan Wada, ada yang mengutamakan Wida, namun kedua-duanya boleh untuk dibaca. Maka dibawakan dalam riwayat Muslim, apakah kisah tentang kenapa Aisyah berihram umrah di kawasan ini ketika mana melaksanakan Hajjatul Wada. Maka diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu secara ringkas, diriwayatkan oleh Jabir yang ada dalam riwayat Muslim, ketika mana pada musim Hajjatul Wada, pada waktu itu Sayyidatina Aisyah didatangi haid. Maka beliau telah berjaya menyelesaikan semua manasik haji kecuali hanya tawaf yang berbaki. Beliau pada waktu itu berada di Arafah. Beliau ikut Nabi dengan Nabi SAW di Mina. Beliau buat semua amalan-amalan manasik, semua amalan haji. Yang berbaki hanyalah tawaf di Baitullah sahaja. Maka Jabir radhiyallahu ta'ala mengatakan, ketika mana Aisyah telah suci, maka pada waktu itu Aisyah mengadu kepada Nabi SAW, yang mana beliau pada waktu itu ingin melakukan tawaf seperti mana yang Rasulullah SAW buat. Sebelum ni tak boleh kerana pada waktu itu dalam haid. Sekarang haid beliau telah selesai. Maka pada waktu itu Nabi SAW menyuruh adik lelaki kepada Aisyah yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar untuk menghantar Aisyah ke Tan'im. Setelah itu Aisyah mengerjakan apa yang berbaki daripada tanggungjawabnya dan ianya berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Sebab itulah di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pergi untuk berniat ihram ataupun berniat ihram umrah ketika mana melaksanakan ibadah haji ataupun berniat untuk tawaf di Baitullah, maka tempat itu kemudian harinya dibina masjid yang dikenali sebagai Masjid Aisyah yang terletak di Tan'im. Saya pasti orang yang biasa pergi umrah ataupun haji pernah pergi ke Masjid Tan'im untuk berniat berniat umrah ataupun berniat ihram dan sebagainya. Maka disebutkan di sini daripada sudut macam manakah bentuk Masjid Tan'im. Kita biasa tengok Masjid Tan'im, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah satu masjid yang besar. Ini adalah Masjid Tan'im. Ini adalah satu masjid yang besar, Masjid Tan'im ataupun dikenali sebagai Masjid Aisyah. Maka masjid ini telah diperbaharui pada zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz, yang mana keluasannya dicatatkan di sini termasuk parking, termasuk segalanya, merangkumi 84,000 meter. Dan perbelanjaan untuk keseluruhan binaan Masjid Aisyah pada zaman Raja Fahad adalah lebih kurang Rial Saudi 100 juta. Masjid ini dia boleh menampung dewan solat dia, kawasan solatnya sekitar 15,000 jemaah. Ini masjid yang besar dan ini tak jauh selalunya daripada hotel kita. Nak pergi ke masjid ini, kalaulah kita pandai pada waktu itu tawar-menawar, kita tahu harga, hanyalah lebih kurang 10 rial. Kalaulah kita tak tahu tawar-menawar dan kita tak tahu harga, boleh jadi 50 rial ataupun 40 rial. Tapi pada musim haji mahal. Pada musim haji, kalau sebelum Covid ni, waktu Covid ni berbeza. Kalaulah musim haji, ianya akan menjadi mahal kerana permintaan yang tinggi dan sebagainya. Lalu ini adalah Masjid Aisyah, masjid yang pertama kita bicarakan pada hari ini. Ianya dikenali juga sebagai Masjid Tan'im. Okey. Jom, masjid yang kedua. Masjid yang kedua yang ada di perbatasan. Lalu kita dah kenal kenapa ianya dipanggil Masjid Aisyah. Dibina di kawasan tempat Nabi menyuruh Abdul Rahman bin Abu Bakar untuk membawa Aisyah pada waktu itu berniat ihram, yang mana daripada Tan'im yang paling hampir, maka di situ dibina kawasan masjid yang dikenali sebagai Masjid Aisyah. Okey, seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah Ji'ranah. Maka Ji'ranah
kata para ulama sirah, diambil daripada nama seorang wanita yang hidup di daerah tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Fakihi, Fa Alif Kaf Haya Al-Fakihi, daripada Abdullah bin Abbas. Siapakah wanita yang bernama Ji'ranah ini? Wanita ini dijadikan sebagai perumpamaan dan perbandingan dalam tamsil dan permisalan orang Arab tentang wanita yang suka buat perkara yang sia-sia. Wanita ni sebenarnya dia tidak siuman. Dia pada waktu itu tak betul. Tetapi dia, apa wanita Ji'ranah ni akan buat, nama dia Ji'ranah. Dia akan pada waktu itu mengait sesuatu daripada pagi sampai petang. Dan pada waktu petang dia buka kaitan dia. Maka Al-Quran ambil perbuatan wanita itu sebagai nak bagi contoh untuk orang yang buat perkara yang tidak berfaedah dan sia-sia. Sebab itu ada kata para ulama tafsir bahawa surah An-Nahl ayat yang ke-92. Kita buka sebentar Al-Quran, surah An-Nahl ayat 92. Sebentar. Pada muka surat 277. Pada muka surat 277. Pada surah An-Nahl, surah yang ke-16. Pada ayat yang ke-92. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takunu," dan janganlah kamu menjadi, "kallati," seperti seorang perempuan yang. Lalu perempuan yang dimaksudkan di sini kata Al-Fakihi daripada riwayat Abdullah bin Abbas merujuk kepada Ji'ranah, iaitu perempuan yang orang Arab jadikan sebagai tamthilan dan sebagai cerita tentang wanita yang hidup di kawasan itu, yang kemudian hari ini kawasan itu dikenali sebagai Ji'ranah, yang suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa Al-Quran sebut? Al-Quran sebut, dan janganlah kamu menjadi seperti wanita itu yang membuat perkara yang sia-sia. Apa dia buat? Naqadat. Dia akan membuka, mengurai semula. Ghazlaha, benang-benang yang dia telah ikat, yang dia telah kaitkan. Lalu orang dulu dipanggil mengait tak silapnya, ataupun mengait. Lalu dia kaitkan menjadi satu pakaian ataupun sesuatu. Bila dah tiba petang, dia buka balik pintalan-pintalan benang tadi. Maka Al-Quran berkata, dan jangan menjadi seperti wanita itu yang membuka, menguraikan ghazlaha, pintalan benangnya, min ba'di quwwah, setelah daripada pada waktu itu dia pintal, dia anyam, dia kait menjadi kuat. Ankatha, menjadi cerai-berai. Lalu Al-Quran pada waktu itu menyebut jangan kamu membuat perkara yang sia-sia. Kenapa? Kadangkala kamu bersumpah menggunakan nama Allah, kamu kuatkan yang perbuatan itu dengan sumpah yang kamu nak buat. Kemudian kamu langgar sumpah kamu. Maka jangan buat perkara yang sia-sia. Lalu kata Al-Fakihi daripada riwayat Abdullah bin Abbas, ini merujuk kepada wanita yang bernama Ji'ranah yang tinggal di kawasan itu. Lalu ianya adalah wanita Quraisy, kerana tempat ni tak jauh daripada Banu Taim, Tayamim. Lalu wanita yang bernama Ji'ranah ini daripada kalangan Quraisy, daripada Banu Taim, yang tinggal di kawasan itu, sehingga kawasan itu dikenali sebagai Ji'ranah kerana wanita tersebut. Ini zaman sebelum daripada zaman Islam lagi. Maka turunlah ayat tersebut. Okey. Lalu Ji'ranah ni berapa jauh daripada Masjidil Haram? Maka Ji'ranah lebih kurang 22 ke 24 kilometer jaraknya daripada Masjidil Haram. Okey. Dia adalah tempat yang jaraknya 22 ke 24 kilometer daripada Masjidil Haram. Okey, Masjid Ji'ranah pun sahabat-sahabat biasa pergi. Jom kita tengok mana Masjid Ji'ranah. Okey, sebentar.
Okey, ini adalah Masjid Ji'ranah. Kita biasa pergi. Kita biasa pergi ke Ji'ranah juga. Kalaulah yang biasa ikut travel, maka kita akan pergi. Ada lagi satu gambar dia sebentar. Ini selalu tempat yang lelaki pasang ihram kerana tak boleh masuk ke dalam masjid. Orang lelaki selalunya tak boleh masuk ke dalam masjid, maka dia akan pasang ihram di situ. Dan kemudian di tepinya ada bilik air, ada tandas di situ. Lalu ini dia Masjid Ji'ranah. Lalu Masjid Ji'ranah, okey, Masjid Ji'ranah telah dibina oleh Raja Fahad juga. Dan yang mana kawasannya taklah besar seperti mana Masjid Aisyah. Pada waktu itu, kos pembinaannya menelan biaya lebih kurang 2 juta rial Saudi dan dapat menampung sekitar 1,000 jemaah. Kalaulah masjid tu penuh, boleh menampung sekitar 1,000 jemaah. Ini adalah Masjid Ji'ranah yang mana kita biasa pergi juga ketika mana pada musim haji dan umrah. Kita nak kenal tentang sejarah Masjid Ji'ranah. Apakah kisah-kisah yang berada di Masjid Ji'ranah? Di Ji'ranah inilah yang pertama, inilah yang Nabi SAW letakkan tawanan-tawanan perang beserta harta rampasan yang Nabi SAW dapat ketika mana dalam peperangan Hunain. Lalu ketika mana dalam peperangan Hunain yang kemudian berlarutan menjadi peperangan Nakhlah dan juga peperangan Taif selepas orang-orang Hawazin dalam peperangan Hunain, kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nanti sahabat-sahabat boleh rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Saya tak nak pergi detail pada cerita tersebut. Maka dalam peristiwa peperangan Hunain menentang orang-orang Hawazin, ketika mana orang-orang Hawazin kalah dalam peperangan di lembah Hunain, mereka melarikan diri ke 3 tempat berbeza. Lalu mereka tinggalkan isteri dan harta-harta mereka, menjadikan begitu banyak harta rampasan. Sebab bila mereka perang, mereka bawa semua harta-harta daripada kambing, binatang ternakan, isteri, anak-anak, semuanya mereka bawa. Lalu Nabi SAW kumpulkan semua ini. Selepas Nabi balik daripada peperangan Taif, Nabi SAW tunggu di Ji'ranah ini, di tempat yang kita sedang cerita. Nabi tunggu di kawasan Ji'ranah ini selama 10 hari. 10 hari Nabi tunggu. Yang mana Nabi SAW tunggu di sini kenapa? Nabi SAW tunggu dengan harapan supaya orang-orang Hawazin ni datang balik semula kepada Nabi, merayu kepada Nabi supaya pulangkan harta keluarga, lalu Nabi akan pulangkan. Maka pada waktu itu mereka tak datang. Setelah Nabi tunggu 10 hari di Ji'ranah, Nabi tak bahagi harta rampasan. Para sahabat pun tunggu dengan Nabi dekat Ji'ranah lebih kurang 10 hari. Setelah 10 hari, Nabi SAW bahagi-bahagikan harta rampasan ini, tetapi sahabat-sahabat yang lama tak dapat. Yang banyak dapat harta rampasan ini hanyalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Maka ketika mana dibahagi-bahagikan harta rampasan ini, kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, datanglah orang-orang Hawazin kepada Nabi. Mereka minta dengan Nabi supaya Nabi pulangkan balik keluarga dan harta mereka. Nabi kata sekarang ni dah tak boleh sebab dah dibahagi-bahagikan. Namun mereka merayu kepada Nabi. Nabi berkata tak boleh dua-dua, kena satu sahaja. Sama ada nakkan keluarga ataupun nakkan harta. Maka mereka kata kami pilih untuk dapatkan keluarga kami wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, nanti bila dah selesai solat zuhur, kamu datanglah kepadaku, meminta kepadaku untuk pulangkan keluarga, maka aku akan minta kepada para sahabat yang memiliki keluarga kamu supaya pulangkan. Maka itu perancangan Nabi dengan utusan-utusan daripada Hawazin. Ketika mana Nabi SAW minta daripada para sahabat yang telah memiliki tawanan-tawanan perang ini untuk pulangkan, maka pada waktu itu kebanyakan para sahabat pulangkan. Kecuali ada beberapa orang yang tak nak pulangkan kerana mereka ni baru masuk Islam. Dan kisahnya ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Akhirnya mereka pulangkan juga bila Nabi berjanji untuk gantikan dengan tawanan yang lain. Ini semua berlaku di Ji'ranah.
Dan di sinilah juga berlaku di mana orang-orang Ansar yang muda-muda, mereka pada waktu itu menzahirkan tidak puas hati kepada Nabi kerana Nabi tak beri sebarang harta rampasan kepada mereka. Nabi hanya berikan kepada yang baru masuk Islam. Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita baca bagaimana Nabi SAW menyebut ucapan yang menjadikan mereka menitis air mata. Nabi SAW bersabda, adakah kamu reda yang mana seluruh manusia bawa balik harta-harta yang mereka dapat, tetapi kamu wahai Ansar, kamu bawa aku balik ke Madinah kerana aku bersama dengan kamu. Kalaulah seluruh manusia berjalan pada satu jalan dan orang Ansar berjalan pada satu lembah dan satu jalan yang lain, nescaya aku akan berjalan pada jalannya orang Ansar. Menunjukkan Nabi tak beri harta kepada mereka ada sebab-sebab yang tertentu. Di situ menjadikan mereka menangis dan mereka redha dengan apa yang Nabi SAW buat. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, saya nampak ada yang baru join. Mohon jasa baik kepada yang belum bantu share, untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Kalaulah sahabat-sahabat rasa adanya manfaat, adanya kebaikan, maka mohon jasa baik untuk bantu share. Macam mana kita dapat sesuatu informasi, sesuatu makluman yang sebelum ni kita mungkin tak dapat, maka kita bantu untuk share, kongsikan kepada yang lain. Terima kasih kepada yang telah bantu share, yang telah bantu kongsi, bantu tag rakan-rakan. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Inilah antara beberapa kisah yang berlaku di Ji'ranah. Kemudian di Ji'ranah juga daripada riwayat Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas, ketika mana selesainya urusan pembahagian harta rampasan perang, ketika mana hampirnya waktu saat untuk pulang, sebab Nabi SAW pulang daripada Ji'ranah ke Madinah pada tahun 8 Hijrah tersebut, yang mana kronologi ini adalah pembukaan kota Mekah, pengislaman penduduk Mekah. Kemudian yang macam mana kita baca semalam, Nabi SAW hantar Tamim bin As'ad Al-Khuzai untuk memperbaharui sempadan-sempadan tanah haram. Kemudian berlakulah peperangan Hawazin ataupun Hunain, melirit kepada peperangan sampai ke Taif kerana orang-orang Hawazin lari ke Taif, menyembunyi di Taif. Kemudian Nabi balik ke Ji'ranah yang kita baca tadi untuk pembahagian harta rampasan perang, sementara menunggu orang Hawazin untuk datang, namun mereka datang lewat. Kemudian Nabi SAW perintahkan pada sahabat untuk pulangkan balik tawanan-tawanan perang. Ini semua berlaku di Ji'ranah. Kemudian daripada Ji'ranah, Nabi tak patah balik ke Mekah. Nabi dan tentera Nabi daripada Ji'ranah terus pulang ke Madinah. Sebelum pulang, maka di sinilah sebahagian para sebahagian riwayat menyebut daripada riwayat Anas bin Malik dan juga riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Nabi SAW melakukan umrah daripada Ji'ranah. Lalu Nabi SAW buat umrah sebelum balik ke Madinah daripada Ji'ranah. Nabi buat umrah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, antara tempat niat umrah yang afdal adalah daripada Ji'ranah. Sebab Nabi niat umrah daripada Ji'ranah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Sebab itu ketika mana kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, maka ada pandangan dalam mazhab Syafi'i antara tempat yang afdal untuk niat umrah adalah Ji'ranah, kerana Nabi SAW niat umrah daripada Ji'ranah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Itu adalah niat umrah yang afdal, mencontohi baginda Nabi SAW. Lalu mencontohi baginda Nabi SAW. Ada yang kata sangkut, adakah kerana internet saya ataupun bagaimana? Mohon sahabat-sahabat berikan feedback. Ada yang kata sangkut, adakah sangkut disebabkan line saya ataupun disebabkan line sahabat-sahabat? Ya, bagaimana yang lain? Saya tengok pada skrin lagi satu saya tak sangkut. Okey, so far. Adakah sangkut? Lalu Kak Laila Umar kata jelas. Rizwan Asri jelas. Wan Nasrah pun jelas. Asia Sulaiman jelas. Okey.
Amidah Raudah, hanya Ummi Zaihadi kata yang tak dengar. Yang lain okey. Moga Allah mudahkan untuk Ummi Zaihadi. Sebab saya rasa bukan daripada lain saya. Moga Allah permudahkan insya-Allah. Lalu itu beberapa peristiwa kronologi yang kita dah cerita detail dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita hanya ulang kaji sahaja pada peristiwa ini. Sebab itu daripada peristiwa yang Nabi buat umrah daripada Ji'rana sebelum pulang ke Madinah, dalam mazhab Syafi'i, ketika mana nak diceritakan perbincangan perbahasan daripada manakah afdal untuk niat umrah, maka antaranya adalah daripada Ji'rana, sebab di situ Nabi SAW sendiri berniat umrah pada tahun yang ke-8 Hijrah selepas selesai pembahagian harta rampasan perang sebelum Nabi SAW pulang ke Madinah. Sebelum Nabi SAW pulang ke Madinah. Adakah jelas apa yang kita kongsikan? Maka itu adalah Masjid Ji'rana. Ada dibina masjid di situ. Seterusnya, antara masjid yang berhampiran dengan Tanah Haram adalah Masjid Hudaibiyah. Walaupun Masjid Hudaibiyah ni bukanlah betul-betul di sempadan Tanah Haram, lebih kurang 2 km daripada jarak sempadan Tanah Haram, kita nak baca tentang Masjid Hudaibiyah. Maka Masjid Hudaibiyah yang berada di luar batas Tanah Suci, dia berada di luar batas Tanah Suci, iaitu jalan antara Mekah dengan Jeddah lama. Sekarang dikenal dengan nama Asy-Syumaisi kerana ada satu telaga terkenal di situ dikenali sebagai Bi'ru ataupun telaga Syumais, yang seperti mana disebut oleh ulama sirah Al-Fasi. Maka ada sebuah masjid yang dibina di situ, yang mana jarak masjid ini daripada batas Tanah Haram lebih kurang 2 km. Kenapakah dibina masjid di sini? Sebab ianya mengingatkan kepada peristiwa di mana baginda Nabi SAW ditahan oleh rombongan tentera Khalid bin Al-Walid pada tahun yang ke-6 Hijrah, ketika mana berlakunya Umrah Al-Hudaibiyah. Maka Nabi SAW meninggalkan Madinah nak menuju ke Mekah. Lalu mula-mula kita dah belajar dah kisah penuhnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ketika mana Nabi SAW nak masuk ke Madinah, maka Khalid bin Al-Walid telah tahan Nabi kali pertama di jalan utama di antara Madinah menuju ke Mekah. Maka Nabi tak nak berlawan, Nabi tak nak berperang. Maka Nabi tukar laluan. Nabi selepas daripada turunnya ayat tentang solat khauf, pada peristiwa pertama, Khalid bin Al-Walid tahan tentera Nabi, tahan pasukan umrah Nabi. Maka Nabi pindah melalui jalan pesisiran pantai, jalan daripada Jeddah, sehinggalah Nabi dah sangat dekat dengan Tanah Haram. Dan pada waktu itu kali kedua, Khalid bin Al-Walid tahan pasukan Nabi SAW. Lalu Nabi berhenti di Hudaibiyah. Ketika mana berhenti di Hudaibiyah, di kawasan di mana dibina Masjid Hudaibiyah ataupun berhampiran dengan itu, maka Nabi SAW mula hantar utusan untuk berbincang. Antara utusan yang Nabi hantar untuk berbincang pada awalnya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Uthman bin Affan pergi ke Mekah berbincang dengan orang-orang Quraisy Mekah tentang perjanjian damai. Maka perbincangan itu melarut sehingga hampir 3 hari. Bila 3 hari tidak mendengar sebarang berita daripada Uthman, dan terdengar pula berita-berita desas-desus yang mengatakan Uthman bin Affan kena bunuh dengan orang-orang Mekah, maka Nabi SAW pada waktu itu di sebatang pohon yang berada di kawasan itu, baginda Nabi SAW telah meminta sahabat untuk melakukan bai'ah, yang mana mereka sanggup bersama dengan Nabi kalaulah terjadinya peperangan untuk menebus di atas kematian Uthman bin Affan. Maka semua para sahabat pada waktu itu telah berbai'ah, kecuali ada orang munafik yang tak berbai'ah. Namanya kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka perbuatan bai'ah itu dikenali sebagai bai'atul ridwan ataupun bai'atul syajarah, kerana
perbuatan bai'ah itu berlaku di bawah sebatang pohon, sebatang pohon. Kita belajar juga dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum di mana Salmah bin Aqwa dia berbai'ah beberapa kali dia berbai'ah, semangat dia untuk berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka datang awalnya untuk umrah, bukan untuk perang. Tak bawa pun peralatan perang. Tetapi bila pada waktu itu terdengar yang Uthman bin Affan dibunuh, padahal sebenarnya Uthman bin Affan hanya ditahan oleh orang Quraisy, maka di situ Nabi minta daripada para sahabat, kalaulah terjadinya perang, adakah mereka akan bersama dengan Nabi SAW? Maka disitulah turunnya ayat daripada surah Al-Fatah di kawasan sekitar Masjid Hudaibiyah ini. Antaranya adalah surah Al-Fatah ayat yang ke-10 dan juga ayat yang kita buka sebentar surah Al-Fatah. Bagaimana Allah menyebut, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, demi sesungguhnya Allah telah redha dengan orang-orang yang beriman. Ada beberapa ayat yang turun di Hudaibiyah, kebanyakannya daripada surah Al-Fatah. Kita buka sebentar surah Al-Fatah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antaranya ayat yang turun di Hudaibiyah adalah ayat yang ke-18 daripada surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah adalah surah yang ke-48. Firman Allah, laqad radiyallahu, pada muka surat 513. Firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Firman Allah, laqad radiyallahu, demi sesungguhnya Allah telah meridai, anil mu'minin, terhadap orang-orang beriman yang idh yubayi'u, ketika mana mereka berbai'ah, berjanji taat setia kepada kamu wahai Muhammad, tahta syajarah, di bawah sebatang pohon, yang mana pohon itu terletak di kawasan sekitar Masjid Hudaibiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang berada dalam hati mereka daripada taatnya mereka, sayangnya mereka, patuhnya mereka kepadamu wahai Muhammad. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, lalu Allah menurunkan ketenangan pada hati mereka. Padahal nak perang ni, tak ada senjata pun nak perang, tapi mereka sanggup taat kepada apa jua perintah Nabi. Wa athabahum fathan qariba, dengan ketaatan mereka kepada Nabi, Allah kurniakan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Begitu juga ayat yang ke-10 daripada surah Al-Fatah pada muka surat 512, muka surat sebelumnya, maka menceritakan juga tentang bai'ah yang berlaku di bawah sebatang pohon yang terletak di Hudaibiyah ini. Maka ini adalah kisah-kisah yang berlaku di sekitar Masjid Hudaibiyah. Dan sebab itulah dibina masjid di kawasan itu, yang mana masjid ini adalah masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dibina walaupun ianya tak besar. Masjid ni dibina tidak besar, dibina dengan kecil. Bahkan daripada banyak-banyak masjid yang dibina di perbatasan Tanah Haram, ini adalah antara masjid yang mana sangat kecil, yang mana kurang selesa dan tidaklah diberi perhatian seperti mana sempadan-sempadan Tanah Haram yang lain. Lalu kalaulah kita ingat ini masjid dia, Masjid Hudaibiyah, ini masjid dia, masjid yang kecil, Masjid Hudaibiyah. Ini adalah Masjid Hudaibiyah, masjid yang kecil, yang mana tandasnya pun taklah terlalu bersih, tempat wuduknya tidaklah terlalu bersih, kerana tak dijaga oleh pihak-pihak yang mengurus kawasan sekitar tersebut. Maka ini adalah Masjid Hudaibiyah. Tak jauh daripada Mekah, lebih kurang 22 km daripada Mekah. Cumanya ianya terasa dekat berbanding Ji'ranah sebab jalannya lurus menuju ke Masjidil Haram. Okey, maka di sini juga berlakunya proposal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, genjatan senjata. Bagaimana orang Quraisy hantar wakil berkali-kali jumpa dengan Nabi SAW. Bayangkan berapa hari Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan ihram. Tempoh yang lama, berhari-hari. Sebab mereka pada waktu itu tak boleh meneruskan perjalanan. Akhirnya berlakulah genjatan senjata yang dikenali sebagai Sulah
Al-Hudaybiyah ataupun perjanjian damai Hudaybiyah, yang mana pada awalnya, pada zahirnya nampak seolah-olah berat sebelah, namun kita telah baca panjang lebar penerangan daripada penulis buku Ar-Rahiqul Maktum bagaimana hakikatnya sulh Al-Hudaybiyah adalah kemenangan untuk umat Islam. Maka itu adalah Masjid Hudaybiyah. Lalu ini masjid ketiga yang berada di Miqat, setelah daripada Masjid Aisyah di Tan'im, Masjid Ji'ranah dan kemudian Masjid Hudaybiyah. Kemudian bukan Miqat, minta maaf, sempadan Tanah Haram. Lalu kemudian adalah Nakhlah. Nakhlah adalah kawasan yang jarang dilalui, oleh kita yang datang daripada arah Malaysia dan sebagainya, Malaysia, Indonesia. Ada menyebutkan bahawa di sini, saya sendiri tak pernah pergi di masjid yang terletak di sempadan Nakhlah, namun disebutkan di sini ada masjid yang dibina di kawasan Nakhlah ini. Ada masjid yang dibina di kawasan Nakhlah ini. Tapi kita tak nak ceritakan tentang masjid di kawasan itu. Kita nak ceritakan daripada sudut sejarah yang berlaku di kawasan Nakhlah, yang merupakan sempadan di antara Tanah Haram dan juga yang bukan Tanah Haram. Antaranya adalah kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tentang rombongan yang Nabi hantar yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Ini adalah rombongan pertama yang Nabi berani hantar dalam rombongan berskala kecil pada waktu itu untuk memantau aktiviti orang Quraisy di Mekah. Kerana Nakhlah dah sangat dekat dengan Mekah. Kalaulah kita belajar semalam, Nakhlah ini lebih kurang 13 km sahaja daripada Mekah. Maka Nabi SAW hantar rombongan Abdullah bin Jahash. Saya tak ada kitab Ar-Rahiqul Maktum dengan saya, namun sahabat-sahabat boleh rujuk tentang ekspedisi Abdullah bin Jahash. Dan di sini Nabi hantar mereka pada waktu itu untuk mengintip. Namun pada waktu itu mereka telah menangkap dan terjadilah kematian salah seorang daripada orang Quraisy, yang pada waktu itu rombongan perniagaan Quraisy ini dalam perjalanan pulang ke Mekah. Maka pada waktu itu Abdullah bin Jahash risau sebab rombongan ni nampak rombongan Abdullah bin Jahash. Kalaulah rombongan ini teruskan perjalanan ke Mekah, terbongkar dan mereka tak boleh lari jauh kecuali akan ditangkap. Maka terjadilah pergelutan dan terbunuh salah seorang daripada orang Quraisy pada waktu itu yang bernama Ammar Al-Hadrami, dan pada waktu itu yang bakinya menjadi tawanan, dua orang menjadi tawanan, Uthman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan. Kemudian seorang lagi daripada rombongan kafilah itu berjaya melarikan diri menuju kepada Quraisy. Maka di sinilah terjadinya kisah di mana umat Islam mendapat harta rampasan yang pertama, sebab peristiwa ini sebelum peristiwa Badar. Dan kemudian berlakulah beberapa peristiwa yang lain. Maka itu antara kisahnya ekspedisi Abdullah bin Jahash yang Nabi hantar sampai dekat Nakhlah, lebih kurang 13 km sahaja daripada Masjidil Haram. Kemudian antara kisah sejarah yang lain yang ada di Nakhlah adalah kisah bagaimana selepas orang-orang Hawazin kalah dalam pertempuran yang mana mereka melarikan diri ke Nakhlah. Kita dah sebut dah ketika mana orang-orang Hawazin dalam peperangan Hunain, mereka kalah dalam peperangan, mereka melarikan diri ke 3 tempat. Antaranya Taif, dan tempat yang kedua mereka melarikan diri adalah Nakhlah. Maka terjadi pertempuran kecil penyusulan daripada peperangan Hunain ataupun Hawazin di Nakhlah. Kemudian di Nakhlah juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Nakhlah juga terdapat kisah bagaimana Nabi menghantar Khalid bin Al-Walid untuk meruntuhkan berhala Uzza. Berhala Uzza orang Arab letakkan di Nakhlah, bukannya di dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram hanyalah berhala-berhala kecil. Maka orang Arab meletakkan berhala Uzza, salah satu daripada berhala besar mereka, di Nakhlah. Bagaimana ejaan Nakhlah? Nun kha lam dengan ta marbutah ataupun N-A-K-H-L-A-H, Nakhlah. N-A-K-H-L-A-H, Nakhlah. Maka di Nakhlah lah terjadinya peristiwa
Nabi menghantar selepas pembukaan kota Mekah Khalid bin Al-Walid untuk meruntuhkan berhala Uzza. Maka ini ada beberapa peristiwa yang berlaku di Nakhlah. Kemudian semalam kita telah belajar antara sempadan tanah haram terkenal yang lain adalah Adlat Laban. Ini pun kita jarang pergi. Laban adalah kerana warnanya merupai warna putih. Kawasan itu, bukit-bukitnya menyerupai warna putih dan orang Arab memanggil Laban sebagai susu, lalu dikenali kawasan ini sebagai Adlat Laban. Lebih kurang 16 km daripada Mekah. Okey. Selepas daripada kita dah kenal sempadan-sempadan tanah haram, perlu pula kita kenal tentang miqat-miqat. Miqat dengan sempadan tanah haram adalah benda yang berbeza. Okey. Ini contoh tentang, tapi dalam bahasa Arab. Ini contoh tentang miqat-miqat yang kita boleh nampak di sini. Kalau minta maaf. Okey. Okey, kalau kita nampak, ini adalah contohnya Zulhulaifah. Kemudian ini adalah miqat-miqat. Ini adalah cerita tentang miqat. Okey, kita tunjuk gambar lagi satu, nak tunjukkan perbezaan antara miqat dengan sempadan tanah haram. Okey, ini dia gambar mudah. Okey. Lalu kita nampak Kaabah, Baitullah. Kemudian adanya Tan'im, di sini ditulis 5 km. Ianya adalah perbezaan jarak, tetapi dalam kitab yang saya guna menyebut 7.5 km. Lalu kemudian Hudaibiyah, Ji'ranah, Arafah, Adlat Laban, cumanya ditulis Liban. Sebenarnya Laban, lamba alif nun. Maka yang sempadan kecil itu adalah sempadan tanah haram. Kemudian yang lagi besar adalah sempadan miqat. Maka itulah Juhfah, kita nampak Bir Ali ataupun Zulhulaifah ataupun Masjid Syajarah yang kita akan cerita detail nanti. Zatu Irkin ataupun Zatu Iraq. Kemudian Qarnul Manazil. Kemudian Yalamlam. Maka yang kawasan ini dikenali sebagai miqat. Miqat adalah lain, sempadan tanah haram adalah lain. Sempadan tanah haram kita dah tahu, maka itu adalah kawasan tanah haram. Orang yang bukan Islam tak boleh berada di situ. Adapun miqat adalah untuk ketika mana nak melakukan ihram haji ataupun umrah daripada orang yang datang daripada luar kawasan miqat. Orang yang datang luar daripada kawasan miqat, bila tiba je pada miqat, maka mereka kena berniat umrah ataupun ihram di situ. Kita akan pergi detail kepada miqat esok insya-Allah. Esok kita akan sambung tentang miqat dan kemudian kita akan sambung tentang Kaabah insya-Allah. Saya harap perkongsian ini adanya manfaat, sekadar ulang kaji untuk sahabat-sahabat, sebab saya pasti sahabat-sahabat semua biasa pergi umrah dan haji, dah biasa dengar kisah-kisah dan cerita ini daripada mutawif ataupun daripada kursus-kursus dan sebagainya. Insya-Allah kita akan sambung tentang miqat esok. Lalu jangan keliru yang mana nama-nama kita belajar hari ini daripada Ji'ranah, Hudaibiyah, Tan'im, Adlat Laban, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nakhlah, ini adalah batas tanah haram. Yang kita akan belajar esok, Yalamlam, Zulhulaifah, Bir Ali, Zatu Irkin, itu adalah miqat berbeza. Benda yang berbeza. Saya terangkan kerana kadang-kala ada yang keliru. Kita jumpa petang ini jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.